Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan pengerusi Masjid Tengku Abdul Aziz Shah serta barisan ahli kuasa Masjid Kampung Sungai Penchala, tuan-tuan haji, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemikir-pemikir Islam, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, penerbit serta kru Al-Kuliah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini dapat kita berhimpun dan berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat duduk dalam program Al-Kuliah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang begitu besar yang disebut sebagai tajuknya sebab Allah sayangkan kita. Dan sebenarnya bila saya sebut sebab Allah ni sayangkan kita, sebenarnya kita dah ada jawapan dalam diri kita. Dan kita memang rasa sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala itu memang sayang kat kita. Dan tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang menafikan kasih dan sayang cintanya Allah Ta'ala itu kepada kita semua. Sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita pada surah yang pertama di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, pada ayat yang pertama hingga yang ketiga. Maka ayat tersebut iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu ayat yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nama Allah, yaitu Allah yang mempunyai sifat pemurah lagi penyayang. Dan ayat yang kedua Allah jelaskan kepada kita dengan terang dan nyata, yaitu segala puji hanyalah bagi Allah, yaitu Tuhan sekalian alam. Maknanya perkara yang kedua Allah ajar kita iaitu berkaitan dengan mentauhidkan Allah, yaitu hendaklah kita puji, tidak ada yang kita puji melainkan Allah Subhanahu wa taala yang disebut yaitu Tuhan kepada sekian alam. Dan perkara yang ketiga yaitu Allah sebut juga yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Allah ulang sekali lagi sifat Allah ini, yaitu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mau tak mau kita kena akui bahawa Allah Ta'ala ni memang sayangkan kita. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sayangkan kita, maka Allah mencintai kita dengan kita dapat mentauhidkan Allah. Sebab itu Allah berpesan melalui Nabi SAW berpesan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu innallaha yuhibbul abdul mu'min, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai yaitu hamba-hamba yang mukmin, yang itu yang disebut sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut saja sebab Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, maka Allah kurniakan kita beberapa perkara.
Pertama, Allah sayang kat kita ini dengan Allah kurniakan kita, iaitu disebut sebagai nikmat. Tahu tak nikmat? Nikmat sungguh, selalu kita cakap. Nikmat, lazat, sedap, sama kan? Bila nikmat tu kita rasa nikmat lah. Satu perkara yang paling hebat, bila mana Allah sayang kat kita, Allah akan bagi kita nikmat. Apa yang dikatakan nikmat? Disebut iaitu ma yatalazzazul insan, iaitu apa juga yang memberi kenikmatan kepada manusia. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan kita ni Allah kurniakan kita pelbagai nikmat. Betul tak? Dan kalau kita lihat sebenarnya hakikatnya apabila kita mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala yang tidak terhingga ini, maka sesungguhnya tatkala itu kita rasa seronok, kita rasa sempurna hidup kita di dalam dunia. Adakah kita tahu pada mula-mula maknanya bila mana Allah jadikan kita, Allah pernah berpesan kepada kita, iaitu dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Tengok Allah sebut ayat ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini Allah terangkan kepada kita, dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Maknanya Allah terangkan kat kita dengan jelas, kita ni dilahirkan iaitu apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perut ibu kita. Betul tak? Ada yang keluar di batang pisang? Tak ada kan? Kau pun tahu budak-budak. Maknanya kita lihat Allah keluarkan kita daripada perut ibu kita, dan Allah sebut engkau sebenarnya keadaan kau tidak tahu sesuatu apapun. Kita lahir, yang kita tahu apa? Nangis. Betul tak? Betul tau. Kalau tak nangis, nurse tu misi pun tepuk buntut anak kita. Kasih nangis. Nangis. Okey. Mesti nangis dulu. Betul tak? Itu sampai ketua pun nangis tu. Pasal apa? Pasal kalau kita lihat, memang kita tak akan tahu sesuatu perkara. Ini Allah jelaskan. Sebab itu dengan Allah sayang kat kita ini, sebab Allah sayang kat kita, maka Allah kurniakan kepada kita apa? Iaitu, dan Dia memberi kamu iaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa Allah tak sebut mata? Mata ni alat untuk melihat. Sebab itu Allah tak sebut telinga, Allah sebut pendengaran. Kerana telinga ni alat untuk mendengar. Maknanya Allah beri kita yang pertama iaitu pendengaran. Semua dengar tak ni? Dengar Alhamdulillah, betul. Ada telinga tapi tak dengar. Itu yang istilah Melayu kata apa? Pekak badak anak badak. Dah pekak badak yang kena kesian, badak itu tak ada kaitan dengan manusia. Saat ini cerita tak ada kaitan pun. Maknanya Allah sebut pendengaran. Betul tak? Kan? Okey, dengar tak ni? Alhamdulillah, syukur dengar juga. Dan yang kedua Allah sebut penglihatan. Nampak tadi? Nampak kan? Saya nampak ibu-ibu, confirm ibu-ibu ayah nampak saya. Betul tak? Alhamdulillah. Kalau tak nampak juga, kerana dia disebut kalau tak nampak, itu makna tak panjang umur. Kan? Habis kalau nampak sikit-sikit, itu rabun, maknanya sudah disebut sebagai remaja lanjut usia. Tu pakcik jangan suruh hati pakcik. Saya tak cakap pakcik tua. Memang itu pantang datuk nik bayan kita memang tak cakap kita ni tua, maknanya remaja lanjut usia. Ini Allah sebut. Kita tak tahu apa-apa. Allah beri anugerah. Sebab Allah sayang, Allah beri kita penglihatan. Ya Allah. Dan hati. Nampak tak? Dan akhirnya Allah sebut apa? La'allakum tashkurun, iaitu agar kamu bersyukur kepada Allah. Sebab kita tak ada apa-apa. Okey. Sebab itu bila sebut bab syukur ini, iaitu ingat ada beberapa perkara yang perlu kita syukur. Pertama, iaitu yang disebut nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita syukur. Dan disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya engkau bersyukur, aku tambah nikmat. Jika sekiranya engkau kufur, bahawa sesungguhnya azab aku itu sangat pedih. Maknanya Allah beritahu kita dengan jelas, Allah tak pernah mengekalkan kenikmatan, tapi Allah tambah nikmat. Percaya tak? Bila saya sebut tentang nikmat ini, maka kita perlu faham Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita iaitu 5 asas nikmat dalam kehidupan. Kita
Kita kena tahu, kita kena faham benda ini dan kita kena hayati benda ini. Pertama, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang disebut nikmat asasiyah. Apa yang dikatakan nikmat asasiyah? Iaitu yang disebut sebagai nikmat yang mana menjadi asas kepada kehidupan kita. Contoh, Allah jadikan bumi, jadikan langit, jadikan hujan, jadikan pokok, jadikan jantung kita ni semua. Itu nikmat asasiyah, dipanggil nikmat asas. Sebab apa Allah beri kehidupan ini dengan nikmat asas ini? Sebab Allah sayang kat kita. Sebab itu ayat yang begitu panjang dalam surah An-Naba, ayat daripada ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Nanti balik buka Al-Quran, tengok Al-Quran. Allah sebut ayat itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan kamu itu bumi sebagai satu hamparan, dihamparkan kepada kita bumi, kita boleh berjalan dan sebagainya. Dan Allah sebut juga, iaitu Allah jadikan gunung ganang, Allah jadikan kamu berpasang-pasangan, dan Allah jadikan kamu iaitu tidur untuk istirahat dan sebagainya. Itu yang disebut perkara yang pertama sebagai nikmat asasiyah. Ini ada tak pada kita semua? Ada kan? Maka hendaklah kita rasa dan kita sebut iaitu alhamdulillah, syukur sebab ini Allah beri. Itu tanda Allah beri sayang kat kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Fakhrul dalam segmen Sunnah Sana Sini, dan insya-Allah hari ini kita akan membicarakan satu lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sunnah menjimatkan air. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu jalan, dan di situ ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang berwuduk dan mungkin agak membazir penggunaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Sa'ad, ma hadha sarf?" Pembaziran apakah ini? Membazir nampak. Jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, afil wudu'i israf." Wahai Rasulullah, dalam wuduk pun ada membazir. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa in kunta 'ala nahrin jarin." Betul, walaupun ketika kamu berada di dalam sungai yang sedang mengalir. Cuk. Assalamualaikum. Bro, sorry boleh tahan sikit air? Oh, betul. Cool. Alhamdulillah, tengok. Berada ni cool dunia akhirat. Baik, Nabi SAW mengajar kepada kita supaya menjimatkan air ketika air banyak. Kita jimat air waktu air sikit. Allahu Akbar. Bila air banyak, tengok kita basuh kereta macam basuh kapal terbang. Mandi macam mandikan atuk gajah. Kan haru nampak macam tu kan? Baik, insya-Allah kita laksanakan sunnah Nabi SAW. Kalau kita membazir, kita akan jadi member kancing encik syaitan. Nampak kan dah tumbuh tanduk dah tu kan? Insya-Allah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang dalam sunnah Sana Sini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Allah disayang kat kita. Kalau Allah tak bagi bumi ni nak duduk kat mana? Tengok nikmat asasiah kita ditarik sikit je, iaitu bab hujan. Bercatu air betul tak? Catu air tadi saya masuk catu air. Sebab apa? Nikmat hujan tu Allah tarik sikit je. Tapi betul, sebenarnya kita ni kadang-kadang kufur kepada Allah Taala. Saya nak sebut bab hujan ni. Hujan ni rahmat. Allah sebut, aku jadikan hujan tu iaitu menyuburkan bumi. Makna untuk menyuburkan bumi, dan dengannya itu kesuburan itu kita mendapat manfaat. Tetapi orang sekarang kalau hujan turun, dia kata alhamdulillah, syukur ke dia bengang? Masalahnya pagi-pagi hujan, kan hari Isnin nak pergi kerja, macam mana kan? Alhamdulillah hujan, syukur kepada Allah. Nanti keluar kat depan ni jam, tintin. Orang jawab, tintin. Tahu sebab apa? Dia rasa hujan ini satu cuaca yang buruk. Sebenarnya cuaca itu tak buruk. Allah bagi itu rahmat. Kenapa kita tak bersyukur? Bila tak bersyukur, Allah tarik rahmat itu. Dah akhirnya hujan tu macam menyusahkan kita. Nampak tak? Lain kali kalau nampak hujan, alhamdulillah. Salah satu iaitu Nabi sebut daripada waktu-waktu mustajab doa, waktu hujan. Perkara yang kedua, kalau kita lihat,
nikmat ini juga yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat badaniyah. Apa dikatakan nikmat badaniyah? Badan kita, badan. Maknanya Allah beri kesempurnaan kesihatan, itu nikmat. Kita sihat tak? Sihat kan? Ya Allah, sihat. Orang semua nak sihat. Dan orang memang suka sihat. Orang yang tak sihat pun nak sihat. Kalau tak percaya, umur-umur macam ni, termasuk muka ni, nak tidur ni makan apa? Nanti nak tidur. Akan ubat darah tinggi lah, cari darah lah, sebagainya. Kenapa? Nak sihat punya pasal. Betul tak ibu? Betul. Makan makjun kuat salasah lah. Maknanya pasal apa? Pasal nak sihat pasal. Maknanya perkara yang kedua, nikmat ni nikmat kesihatan Allah beri pada badan kita. Allah beri sihat pada mata kita, nikmat memandang. Allah beri sihat pada telinga kita, nikmat mendengar. Allah beri sihat pada tubuh kita, dapat bergerak, dapat mengabdikan diri kepada Allah. Maka tatkala itu hendaklah kita syukur kepada Allah dengan menyebut perkataan Alhamdulillah. Ini perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang disebut juga nikmat ini, iaitu sebagai nikmat akliyah. Apa nikmat akliyah? Yang disebut sebagai nikmat akal. Kalau Allah tak beri nikmat pada akal kita, maka tatkala itu kita di mana? Sekarang ni agak-agak 50 sen, 50 sen, 50 sen. Nampak tak? Betul tak? Sebab Allah bagi salim akal kita sempurna tu, kita rasa nikmat. Betul tau. Ini okey tak? Okey ni akal ni? Okey tak? Okey Sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Nak sebut Alhamdulillah pun macam malu-malu. Agak Alhamdulillah. Ini okey tak okey akal ni? Sebut apa? Alhamdulillah. Ini kita syukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat tahu. Akal Allah beri. Dan ingat, kesempurnaan akal itu apabila kita masukkan dalam akal kita ini, iaitu apa? Iaitu ilmu. Sebab itu ada tuntutan untuk menuntut ilmu, ada tuntutan untuk apa? Pergi ke majlis ilmu, sampai Allah sebut sampai Nabi SAW sebut setiap langkah kita pergi majlis ilmu, satu langkah Allah gugurkan kita satu dosa. Betul tak? Kita pernah jumpa maksud hadis kan? Ada yang kali sampai masjid jangan terus masuk. Jangan terus masuk. Pusing dulu. Apa pasal? Faham-faham je lah. Macam tu. Amal pusing dulu. Sebab satu langkah, satu dosa. Okey. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan seterusnya juga, bila disebut akal ini, maka ingat, kalau akal ini tidak sempurna dibimbing dengan iaitu satu perkara yang boleh membawa mentauhidkan kita kepada Allah, maka gagallah akal kita berfungsi dengan baik. Sebab itu carilah dan jadikanlah pemikiran kita bagaimana kita dapat untuk mentauhidkan Allah, untuk membesarkan Allah dan mencintai Allah, mentaati Allah, mencintai Nabi dan mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah perkara yang ketiga. Dan seterusnya juga perkara yang keempat, disebut nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu disebut nikmat qalbiyah. Sebab Allah sayang kat kita lah, Allah beri hati. Yang hati itu ada perasaan, yang disebut hati itu qalbiyah, hati kita. Dengan hati itulah maka lahir sifat kegembiraan, ketenangan, kepuasan dan sebagainya. Betul tak? Kita ada hati kan? Ya Allah, hati kita ni, hati kita yang tahu. Nampak tak? Kita tiba-tiba sayang, tiba-tiba gembira, tiba-tiba berduka, tiba-tiba iaitu apa? Rasa gelisah, berbolak-balik. Maknanya itulah hati yang Allah berikan kepada kita. Maka tatkala itu ingat, hati ini juga perlu dibimbing. Dan ingat, hati ini juga milik Allah. Maka apabila hati itu ada pada kita, maka hendaklah kita sebut Alhamdulillah, syukur. Sebab hati ini satu asas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan perkara yang kelima, yang disebut nikmat ni yang Allah berikan kepada kita sebab Allah sayang kat kita, iaitu nikmat imaniyah. Ini iaitu sebesar-besar nikmat yang disebut sebagai nikmat imaniyah. Apa yang dikatakan nikmat imaniyah?
iaitu nikmat yang akan mendapat jadikan kita ini orang yang dapat mentauhidkan Allah. Sebab itu bila kita sebut ayat yang pertama tadi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, iaitu Ar-Rahim inilah ada pada sifat yang kelima. Nikmat itu disebut sebagai apa? Nikmat imaniah. Dengan orang yang ada nikmat imaniah inilah, maka Allah beri kita sifatnya itu Ar-Rahim. Apa yang dikatakan Ar-Rahim? Iaitu penyayang. Nampak tak? Bila mana saja Allah sayangkan kat kita, dengan asasnya kita beriman, maka tetekali itu Allah anugerahkan kepada kita 3 perkara yang tersangat penting. Pertama, Allah ni sayang kat kita sebab kita beriman. Dengan Ar-Rahimnya itu, maka pertama Allah beri rahmat kepada diri kita. Tahu tak rahmat? Iaitu kasih sayang Allah. Contoh-contoh kan. Bila imam kata Allahu Akbar, kita ingat tak? Allahu Akbar. Jangan ketawa macam mana buat je. Allahu Akbar. Solat bersangap, tahu tak? Bersangap betul Tu sangap tu bahasa Jawa tu. Solat tu gitu kan. Allah bagi lagi makan mi goreng tau. Nampak tak? Solat yang tak sempurna pun Allah bagi. Maknanya kita lihat itu rahmat Allah. Satu. Dan yang kedua, apabila dapat nikmat imaniah ini, perkara yang Allah berikan kepada kita, Allah sayangkan kita ini, dengan Allah beri iaitu keberkatan. Tahu yang dikatakan keberkatan, ziyadatul khair disebut, iaitu ditambah kebaikan. Kalau keberkatan itu datang pada diri kita, iaitu umur kita, hidup kita ini akan jadi baik. Tahu tak? Allah hidupkan kita ni sebab apa? Sebab 2 perkara je. Saya kena faham, ibu-ibu, ayah-ayah kena faham, sidang penonton kena faham. Allah hidupkan kita sebab 2 perkara. Pertama, Allah hidupkan kita supaya kita dapat tambah amalan. Yang kedua, Allah hidupkan kita supaya Allah dapat beri kepada kita iaitu apa? Peluang untuk minta ampun di atas segala dosa yang telah kita lakukan. 2 benda je. Makan, minum itu sampingan. Mana ini asas kehidupan. Kalau Allah datangkan keberkatan itu dalam keluarga, maka lahir daripada keluarga kita iaitu keluarga yang soleh dan soleh. Ya Allah, kita dapat tak keluarga yang soleh dan soleh? Kita selalu angkat tangan, ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah diri aku, anak isteri aku, anak cucu keturunanku daripada golongan orang yang soleh dan soleh. Tapi dapat tak? Kerana apa kadang-kadang kita tak dapat? Sebab kita tak tahu amalan orang-orang soleh. Assalamualaikum, bersama dia lagi Amar dan dia lagi Hadi dalam segmen Bahasa Arab dalam 60 saat. Perkataan baru kita untuk minggu ini ialah fatara. Huruf fa, huruf ta dan juga huruf ra. Untuk pengetahuan semua, fatara ini membawa maksud bentuk ataupun cipta. Fatara ini, waktu bila kita guna perkataannya? Kita akan gunakan perkataan ini semasa bacaan sunat doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Jadi fatara itu perkataan dasarnya kekal, fatara. Betul, insya-Allah dengan memahami perkataan fatara ini akan bantu kita semua untuk lebih khusyuk dalam solat. Sebab apa? Sebab kita sudah pun tahu apabila kita melafazkan perkataan ini, sebenarnya kita sedang mengingatkan diri kita bahawasanya segala apa benda yang ada di dunia ni tercipta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengetahui perkataan selanjutnya, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau keberkatan itu datang pada apa? Pada makanan misalnya. Makanan itu jadi baik kat kita. Dengan makan itu kita bersyukur. Nampak tak? Ibu-ibu buat makanan untuk suami. Suami kata apa? Ada suami kata, Alhamdulillah yang awak buatkan tempe goreng hari ni. Ada tak? Tak ada. Nasib engkau lah ibu-ibu nak buat macam mana? Ya, betul. Suami ingat datangnya tempe goreng kata Alhamdulillah. Sebab apa kita sebut Alhamdulillah? Sebab keberkatan. Kalau Allah Ta'ala tu datangkan keberkatan dengan sebab kita bersyukur atas nikmat ni,
imaniah ini, maka Allah datangkan kepada isteri kita, pasangan kita, suami kita. Suami isteri itu jadi baik. Agak-agak baik tak suami dan isteri kita? Agak-agak baik tak? Baik ibu? Tak jawab juga. Habislah. Suami isteri okey? Okeylah tu. Okeylah tu. Dan perkara yang ketiga iaitu ingat. Bila mana kita beriman, kita beramal soleh dan nikmat Allah berikan kepada kita yang kelima iaitu nikmat imaniah ini, maka dengan Ar-Rahim itulah Allah beri kita sakinah. Tahu tak yang dikatakan sakinah? Yang dikatakan sakinah itu iaitu ketenangan. Kita tenang tak sekarang? Tenang tak? Kalau kita rasa tenang, alhamdulillah. Kalau kita rasa tak tenang, sebenarnya kita masih mencari Ar-Rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang tak kita? Kan tenang. Ya Allah, kita tengok orang tu kan tenang, rehat, tak ada apa-apa nak buat. Dia okey, alhamdulillah, makan, pakai, tak kalang kabut, tak apa, sebab ketenangan. Tapi kalau ketenangan ni tak ada, kita pernah tengok tak orang tak tenang? Kan? Sekejap bangun, sekejap duduk, masuk dapur, keluar dapur, pergi ruang tamu, duduk pula, masuk bilik, keluar, ambil kunci kereta, masuk kereta, start kereta, tanya bini nak pergi mana? Awak yang ajak saya. Itu pun awak tak tahu nak pergi mana. Nampak, kena marah pula isteri, keluar balik, duduk, ambil remote TV 1, 2, 3 sampai 48 channel, patah balik satu. Siaran tak ada juga. Apa siaran lagi ni pun tak tahu. Tak ada apa yang nak dibuat sebab tak ada ketenangan. Betul tak? Ini yang saya nak sebut. Ini 3 perkara. Oleh sebab itu, ini saya nak sebut. Oleh sebab itu, apabila Allah telah sempurnakan, iaitu apa? Sempurnakan kenikmatan pada diri kita, khususnya bagi orang yang beriman, terkadang itu kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita tengok, bila kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah sediakan kepada kita 2 perkara. Pertama, untuk Allah tu sayang kepada kita, Allah beri satu sifat iaitu keinginan ataupun hajat. Kita ada hajat tak? Ada kan? Bila kita ada hajat, maka berdoalah kita kepada Allah, minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada hajat, anak nak periksa, minta diluluskan dan sebagainya. Oh, ada hajat, sekarang hajat kita yang besar, iaitu hajat kapal terbang kita yang masih hilang, betul? MH370, kita berdoa, hajat minta kepada Allah. Kerana apa? Kerana Allah ketuk hati kita, sebab kadang-kadang kita lalai dengan nikmat yang tersangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Betul tak? Ini banyak hajat tak? Banyak kan? Hajat kan? Banyak kan hajat? Minta doa kepada Allah. Sebab itu datangnya perkara tersebut, sebab Allah sayang kepada kita. Datang minta. Ud'uni astajib lakum. Doa, minta, aku akan beri. Setakat ni banyak tak kita berdoa? Doa kan? Banyak kan? Dapat tak? Ni yang paling sikit nak cakap ni. Kan? Maknanya saya nak sebut, kita ni berdoa kena faham. Saya sebut juga lah. Sebab apa? Allah ni minta, suruh kita minta, Allah suka. Dan Allah ni nak beri kepada kita, ingat, nak minta kepada Allah Ta'ala tu beradab sikit. Maknanya berdoa tu, kita tengok adab-adab doa, patuhilah adab doa. Kerana dengannya itu, insya-Allah, itu Allah nak beri apa? Kelebihan kepada kita. Doa, nampak? Rapatkan tangan. Ibu-ibu rapatkan tangan, ayah rapatkan tangan. Ada yang buka macam ni pula, macam saya ngeri. Allah, besar betul hajat. Nampak? Habis aja macam ni. Kiblat doa, tengok ke atas, bukan kat mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak ni? Allah dekat dada tak? Buat betul-betul, minta kepada Allah Ta'ala. Mata, tengok kat tapak tangan. Ni kita minta ni kepada Allah Ta'ala ni. Allah yang suruh kita minta. Tengok kepada Allah Ta'ala. Bukan menerawang, tengok lampu pula. Aircon ni macam dicahaya pula. Kenapa aircon macam tak sejuk? Contoh macam tak sejuk. Contoh dia kan. Macam tu macam tu. Doa kan. Dia nampak dah rasa sejuk sikit ni. Nampak doa dia sejuk sikit. Maknanya saya sebut, tengok adab kena jaga dan minta kepada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh. Allah yang beri. Satu. Yang kedua, apabila Allah sempurnakan nikmat yang tersangat banyak kepada kita,
maka tatkala itulah kalau kita ingat Allah akan berikan ujian kepada kita. Barulah kita tahu ujian itu sebab Allah sayang kat kita. Sebab apa? Sebab Allah dah beri nikmat banyak dah. Sampai kita terlupa. Sampai Allah pesan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Nanti balik buka Al-Quran. Apa Allah sebut, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsil minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok Allah sebut melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akan kami berikan cobaan atau ujian kepada kamu dengan sedikit ketakutan. Allah sebut dah, hidup ini apabila sempurnanya nikmat kepada kamu, Allah akan beri sedikit ujian yang disebut sebagai ketakutan. Kita takut tak? Allah bagi kita ni ujian, takut tak? Apa yang selalu kita takut? Saya nak sebut. Ayah-ayah, ibu-ibu sila jawab. Apa yang selalu kita takut? Takut apa? Takut polis. Betul? Ada roadblock baru. Ambil apa? Ni, tali keledar. Bukan tuan-tuan, saya. Sampai kat roadblock, tak boleh pula tali. Pernah kena tak? Agak. Ya, mereka Ustaz, baru nak pakai tali pinggang dia. Nampak muka bawah bau ringan. Agak. Takutnya tu sampai keledar pun tak nak takut, tak nak keluar. Kita kan takut. Polis. Polis yang kita takut. Anak nangis, kita takutkan anak pula. Jangan nangis, nanti polis tangkap. Apa kaitan polis nak tangkap budak nangis? Ini masalah kita juga. Nampak tak? Kita ni takut betul. Allah sebut terang. Takut. Tengok saya sebut. Apa ujian takut manusia? Pertama, takut papa. Siapa berani papa kat tangan? Seorang pun tak berani. Saya pun tak berani. Bagus. Okey, Allah bagi ujian. Takut apa? Takut tak berjaya. Berani tak berjaya. Anak nak periksa, kita yang takut. Allah, mak macam mana SPM nak keluar ni gini-gini. Mak dia yang pengsan. Anak tak ada apa pun. Macam mana? Okey, balik besok. Okey je. Kau ni okey je. Okey tak okey? Okey, mak. Anak kita tawakalnya lebih. Kita yang tak bertawakal kepada Allah, tak takut. Kan? Ya Allah, hai. Agak-agak kalau susah-susah, ibu-ibu, ayah yang periksa lah. Tak payah anak tu periksa. Jadi senang. Kan? Maknanya kita takut tak berjaya, takut tak jadi baik, takut. Dan kita paling takut satu apa? Takut apa? Takut mati. Siapa berani mati dengan tangan? Seorang pun tak berani. La ilaha illallah. Mati tu pasti tahu. Saya pun tak berani tahu. Ini saya sebut. Sebab itu jelas Allah sebut, maknanya takut. Kita memang takut. Bila kita diberi ujian takut, ke mana kita balik? Kepada Allah. Baru kita, ya Allah, inilah Allah ketuk hati kita. Allah sayang kat kita sebab takut. Balik nak pergi Kelantan, lalu Gua Musang tu, dulu lalu apa, Sungai Koyan tu. Nampak? Dekat dalam kereta, Dondang Sayang. Ya, ada lagu apa sekarang dia apa? Heboh. Lagu apa tu? Tuan-tuan kan? Lagi apa? Bukan celobu, tuan-tuan tu kan? Masuk Sungai Koyan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Sebab takut ke hantu. Hantu pun takut. Sekarang cerita hantu dah tak banyak. Dulu bini kita takut tu nak pergi bilik air malam pun kejut. Bang. Kenapa kejut malam-malam? Hantar pergi bilik air je. Nampak tak? Tengok satu. Ini jelas Allah sebut. Okey. Yang kedua, kita tengok Allah sebut wal ju'i, iaitu dengan kelaparan. Allah uji ni bukan hanya takut lapar. Kita kan takut lapar, betul tak? Betul tak takut lapar? Dalam perbincangan kita yang pertama apa kita bincang? Apa tu? Makan dulu kan? Ini nak makan kat mana? Mula-mula lagi. Kan? Saya nak bawa cerita kisah sikit lah. Lapar ni, subhanallah. Saya syukur kepada Allah Ta'ala. Satu hari saya ke Pakistan, di Islamabad. Waktu itu bulan Ramadan.
saya makan. Saya makan dengan adik saya Ustaz Muhammad. Ya. Di situ ada satu mak ni, dia pegang anak dia nangis beronta-ronta masa waktu berbuka puasa ni. Saya tak faham bahasa Urdu. Kurang sikit lah. Adik saya tu faham. Saya tanya kenapa dia menangis. Hentak-hentak mak dia ni. Sebab dia nak apa yang kita makan. Ya Allah, tak tertelan saya tak. Sebab budak nangis nak minta makan. Nampak tak? Balik kat sini, kita tengok anak kita makan, Allah, hai. Sampai anak kita ni kita marah sebab tak nak makan. Betul tak? Nampak? Ibu-ibu, ayah-ayah, memang Allah sebut kita ni kadang-kadang tengok orang lapar pun kita takut. Cerita yang pertama. Boleh cerita lagi yang kedua? Saya cerita juga yang kedua. Satu hari saya memang saya selalu seringkali balik ke Johor dan saya akan singgah ke Muar. Tetap Muar. Siapa orang Muar angkat tangan? Kau Muar bagus. Kat Muar tu ada asam pedas. Sebelum saya balik, saya dah tumpangkan satu orang kenalan yang balik menziarahi anak saudaranya dekat hospital Kuala Lumpur. Saya cakap nak balik tak apa, saya sekali. Sampai dekat Muar makan asam pedas. Saya suka makan asam pedas tau. Iaitu ikan merah tu kan. Bila nak makan, makcik tu tak nak makan. Saya cakap, kenapa tak makan-makanlah? Tak apa, makanlah. Saya pun nak makan ni. Makanlah makcik. Dia tak apa, makan. Saya kenyang. Tak makan. Kalau makcik tak makan, macam mana saya nak makan? Akhirnya kata apa? Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya bukan tak makan, tak nak makan. Tapi saya nak telan tak boleh Ustaz. Sebab saya tengok ikan ni tak pernah dimakan oleh anak-anak saya Ustaz. Aku cakap kau dipotong steam aku juga. Aku pun tak dimakan lagi. Tak apa makcik, kita bungkus 3 ikan ni, ikan merah ni 3 ekor kita bawa balik. Baru makan, kuat pula tu. Nampak tak? Ini betul sebab kelaparan. Tak. Rasa nak makan tu, tak boleh makan. Macam ibu-ibu lah. Pernah pergi tak majlis-majlis kan? Bila pergi majlis-majlis, selalu buka beg tangan kan? Masukkan apa? Kuih. Pernah buat tak? Pernah kan? Yang ketiga, tengok Allah uji kita dengan apa? Sebab Allah sayang kat kita. Kita dah Allah beri kemewahan, tapi kadang-kadang Allah sebut iaitu dengan kekurangan harta. Betul tak? Harta ni milik Allah, ibu-ibu. Kita tak ada apa dalam tangan kita, betul tak? Yang Allah beri ni satu rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, kita tak ada apa-apa. Besok kalau pergi bertemu dengan Allah Ta'ala, tak ada bawa dah. Kunci-kunci kereta tak ada bawa dah. Pen, jam tak ada bawa. Sebab apa? Sebab Allah beri, iaitu apa? Ingat, kadang-kadang Allah beri kita itu kekurangan harta supaya kita hampir kepada Allah. Selama ni Allah beri harta berlimpah ruah sampai kita terlupa bayar zakat. Sekali jatuh pula, Allah mak terlupa bayar zakat Ustaz. Lupa betul, jatuh kita. Usaha-usaha, kaya balik. Jatuh lagi, Allah mak kali kedua lupa bayar zakat. Doalah mudah-mudahan anak yatim, doakanlah mudah-mudahan kita menjaga, kita berjaya. Anak yatim jadi bangsa untuk doa. Pasal sebab tak bayar zakat. Memang kadang-kadang kita ni Allah kurangkan harta Allah sebagai ujian. Sebab tu saya nak tanya dengan jujur. Siapa kat sini orang kaya kat tangan? Seorang pun tak kaya juga. Allah kesian betul lah. Saya sedih tengok macam ni. Tak apa. Sebenarnya kita memang tak kaya. Betul. Itu betul lah tu. Jawapan yang betul lah tu. Saya nak sebut, sebenarnya tak kaya-kaya kita ni sebenarnya Allah telah cukupkan rezeki kita. Betul tak? Allah cukupkan apa yang tak ada. Makan ada, minum ada, keluarga ada. Ya Allah, tak cukup tu lah. Ada, nak puasa. Dapat puasa. Nak raya, nak tukar langsir. Dapat tukar langsir juga. Nak tukar kereta pula. Dapat nak tukar sport rim pun dapat. Tukar telefon pun dapat. Tak kaya ke? Nak makan apa? Semua boleh makan. Nak minum boleh makan. Ada isteri, ada anak. Cukup ke tak cukup? Cukup kan? Tapi kenapa Allah panggil dengan kekurangan harta? Sebab Allah sayangkan kita. Sebelum ni Allah beri banyak kat kita. Betul tak? Allah cukupkan kehidupan kita. Sampai Allah sebut, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu pun yang melata dekat muka bumi ini, melainkan Allah jamin rezekinya. Nampak tak? Allah jamin. Banyak sikit jangan ceritalah. Maknanya tapi Allah jamin rezeki. Orang yang susah pun dapat makan. Orang yang kaya pun tak boleh makan. Betul tak? Gula
Kuda tak boleh. Ini ikan masin tak boleh, pengsan kawan. Kambing tak boleh. Kita, apa yang tak ada, semua kita makan. Sebab itu, bersangka baiklah dengan makanan. Bacalah doa. Jangan kita, ni saya tak boleh makan. Saya macam nak cerita juga. Tak tahu boleh cerita, tak boleh cerita. Boleh nak dengar cerita? Ini cerita pengalaman. Saya pernah sembahyang satu masjid. Saya jumpa satu orang yang berumur 5 tahun lalu. Umurnya dekat 80 tahun. Saya berhenti tu, masjid tu saya solat. Ada satu Honda Fame. Tahu tak Honda Fame? Saya tengok, ya Allah, macam saya nak beli motor dia. Cukup original. Saya tunggu upah pakcik tua yang keluar. Badan gagah gitu jalan. Dia pergi kat motor, saya cakap, Ji, motor Haji ke? Nak jual tak? Kau kalau beli motor aku nak beli masjid ni apa? Saya cakap, betul juga. Lepas tu saya bual, saya tanya dia, Ji, umur apa Ji? Saya dah 80 lebih dah. Oh, sihat Ji? Alhamdulillah. Jantung saya tak ada, kecil manis tak ada, mata nampak, boleh baca Quran, telinga boleh dengar. Saya cakap, apa betul Ji? Dia ketawa. Setiap orang jumpa saya tanya ketua, engkau tahu tak? Aku pagi-pagi minum apa? Kopi ais tau. Wow. Kopi ais. Saya pergi berurut, jangan minum ais, badan lembik. Tiba-tiba ni, dia minum kopi ais. Dan bila bual-bual dengan saya, akhirnya cakap, sebenarnya saya tak ada amalan apa-apa. Mungkin daripada muda dulu, saya hanya kalau nak makan, saya minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan makanan ni, ya Allah, aku jadi sihat. Itu aja. Rupanya itu tauhid tau, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan baru saya perasan, kita nak makan ikan masin, nak makan kambing, jangan nak pitam. Belum makan, dah kata pitam. Makan dulu, pitam, baru bagi ubat. Kita dah bersangka buruk dah, betul tak? Lepas ni ada kambing keluarkan, jangan lupa. Okey, baik. Okey. Okey. Bagus juga. Dan seterusnya juga ingat, bila Allah kadang-kadang bagi ujian pada harta yang ada pada kita, itu tanda Allah nak ketuk pintu hati kita. Nak sebab Allah sayang kat kita, sebab Allah bagi nikmat. Dan wa anfusi, iaitu dan jiwa dengan kematian. Memang orang yang paling kita sayang kadang-kadang kita, yang itu yang Allah ambil. Sebab itu Allah beri ujian kita ni cukup. Kadang-kadang orang yang kita cintai, itulah yang pergi. Nampak tak? Sebab itu saya tengok ada juga orang yang benci pada bapak dia, ajak gaduh bapak dia. Bapak dia ajak gaduh dengan yang lain tau. Menyampah kat bapak dia. Bila meninggal bapak dia, menangis pula. Patutnya joget-joget bapak dah meninggal, boleh. Marah sebab apa? Tengok, itu kehilangan. Allah sebut dengan terang. Dan ingat, bukan itu saja, iaitu wasamarat. Kalau kita tengok, Allah uji juga dengan buah-buahan bagi mereka-mereka yang menguruskan mengusahakan tanam-tanaman, padi dan sebagainya. Kalau kita tengok durian kadang-kadang tak jadi. Ini disebut apa? Sebagai ujian daripada Allah. Dan Allah sebut iaitu wabasyir sabirin. Allah sebut iaitu apa? Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kenapa Allah sebut iaitu berilah gembira kepada orang yang sabar? Kerana orang yang bersabar itulah orang yang tahu itulah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya Allah sayang kat kita. Sebab Allah sayang kat kita, Allah sempurnakan iaitu apa? Iaitu kehidupan kita. Dan akhirnya yang disebut juga, bila mana kita bersabar, tatkala itulah Allah sebut allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah atau ujian, mereka akan mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Ini asasnya. Allah sebut hidup ini adalah ujian. Kesenangan itu ujian, kesusahan itu ujian. Memanglah Ustaz. Susah memanglah ujian. Memang susah tu ujian sebab dia keadaan susah. Habis senang? Senang adalah ujiannya bagaimana nak membantu orang susah. Itu ujiannya. Susah tau nak bantu orang susah. Betul tak? Nak bantu orang susah, asal orang datang aja orang minta sedekah, asal aku nak makan kau datang, asal aku nak makan kau datang. Tak ada kerja lain, kau minta aja. Kau ingat aku dia cop duit? Oi, garangnya. Masjid kalau ada tabung, jalankan tabung. 3 kali pusing, jangan sekali, 3 kali pusing. Lagi-lagi tabung, lagi-lagi tabung. Sebab kalau tabung datang, kalau orang susah datang,
sebenarnya Allah nak beri ujian kepada kita. Di situ ke mana kita punya, iaitu apa? Kesyukuran kepada Allah. Allah datangkan kepada kita itu untuk apa? Allah nak beritahu kita semenjak pagi tadi tak pernah cari orang susah. Kita pada pagi tadi tak pernah cari tabung masjid, maka Allah datangkan kepada kita. Itu kan nikmat. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang yang menerima ujian dan tatkala itu ia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka mereka akan mendapat hikmahnya. Yang pertama, dia tahu Allah ini berkuasa di atas segala-galanya. Baru kita tahu kadang-kadang kita ubatkan ayah kita, jangan ayah kita meninggal. Ayah kita meninggal juga. Sebenarnya Allah lebih berkuasa di atas segala-galanya. Mana dapat mendidik tauhid kita. Satu. Yang kedua, ingat ujian ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan menjedarkan kita. Sampai Nabi sebut dalam maksud hadis, tercocok walaupun satu duri, di situ ada keampunan dosa daripada Allah. Dan perkara yang ketiga, ingat orang yang diuji ini Allah angkat darjat. Bagaimana Allah angkat darjat? Kita hampir kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita munajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Di situ kita ada rasa bergantung harap kepada Allah. Nampak tak? Macam kita lah naik jambatan Pulau Pinang, ada kita baca doa. Tak ada kan? Cuba naik titi. Bismillah, bismillah majriha wa musaha inna. Bila naik di Pantai Pulau Pinang, selamba dia baik. Buat tak tahu dia. Ini kadang-kadang. Makna akan hampir kita kepada Allah. Perkara yang keempat, ingat. Sebab itu, bila mana ujian ini datang kepada kita, kita kena faham. Nabi SAW pernah berpesan kepada kita dengan satu doanya, Allahumma jurni fi musibati wa ahlifli khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku pahala daripada ujian yang kau berikan kepada aku ni, ya Allah, dan gantikanlah musibah ini, ujian ini dengan kebaikan. Kita minta kepada Allah dengan doa. Sebab itu insya-Allah Allah ini akan gantikan yang lebih baik. Dan perkara yang kelima, kita kena ingat bahawa sesungguhnya apa juga kehidupan kita ini bergantung harap kepada Allah. Maka kita baru tahu bahawa sesungguhnya nikmat itu daripada Allah, ujian itu daripada Allah. Kedua-duanya itu Allah menunjukkan kepada kita sebab Allah sayang kepada kita semua. Nampak tak? Jadi kita bersyukurlah di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mohonlah kepada Allah mudah-mudahan dengannya itu kita akan jadi orang yang dapat memegang iman dengan baik, bersyukur atas nikmat dan sabar atas ujian. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukuplah untuk petang ini. Sikit yang kita baca daripada pesanan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya yang baik itu datang jua daripada Allah, dan yang buruk itu datang dari kejahilan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kita kesempurnaan kesihatan, masa bertemu semula kita di masa akan datang. Jadi saya akhiri kalam saya ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.